Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Nur Syahrul Marzuki bin Muhammad Nur serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Bersama saya Muhammad Zulhakimi bin Zulkifli selaku wakil daripada kumpulan 1 ingin membentangkan hasil kerja laporan kajian kes kumpulan kami yang bertajuk memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Afif Asras bin Wahid, Muhammad Fitri bin Sulaiman, Nur Aini binti Hassan, Nur Dini binti Muhammad Izzuddin, Wan Nur Aini binti Wan Muhammad Nazmi, dan saya Muhammad Zulhakimi bin Zulkifli. Alhamdulillah, bersyukur ke atas Ilahi dengan limpah rahmat serta nikmat masa, nyawa, tenaga yang dianugerahkan kepada kami, dapat juga kami menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Syahrul Marzuki bin Muhammad Nur selaku pensyarah HNS 3192 Falsafah dan Isu Semasa atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang sentiasa menyokong sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Jutaan terima kasih kepada barisan ahli-ahli kumpulan yang sentiasa memberi kerjasama yang baik dan rakan-rakan seperjuangan yang membantu secara langsung atau tidak langsung. Untuk pengenalan, yang pertama, bahasa merupakan medium perantara yang paling mustahak bagi mengekalkan persefahaman antara masyarakat. Yang kedua, terutamanya bagi masyarakat yang berbilang bangsa serta budaya. Yang ketiga, penggunaan bahasa digunakan sebagai bahasa ilmu dalam bidang sains, teknologi, perubatan, perdagangan dan juga lain-lain. Yang keempat, memandangkan persaingan global amat pesat, pengetahuan berbahasa juga penting untuk meningkatkan tahap sosioekonomi negara. Malaysia mempunyai bahasa kebangsaannya yang tersendiri iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan selepas turunnya status bahasa Inggeris setelah 10 tahun merdeka. Bahasa Melayu sebenarnya dikenali sebagai bahasa asing terancang. Jika disusuri sejarah Melayu, ia pernah dibangunkan sebagai lingua franca bagi urusan perdagangan di Selat Melaka suatu masa dahulu. Penggunaan bahasa Inggeris pula digunakan secara meluas pada masa kini dan boleh dikatakan sebagai medium komunikasi yang berkesan dalam urus niaga antarabangsa dan industri yang berasaskan teknologi. Yang ke-8, bercakap dalam bahasa Inggeris merupakan cabaran besar kepada pelajar, terutamanya bagi yang tidak mengetahui dengan baik bahasa Inggeris. Yang ke-9, dengan mempelajari bahasa Inggeris akan membantu murid berkomunikasi dan bersosial dalam kelompok masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya, definisi konsep. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dari 2013 hingga 2025 berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan yang merangkumi akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Pendidikan yang berkualiti akan diberikan kepada kanak-kanak berdasarkan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Tujuan Pelan Pendidikan Malaysia tersebut adalah untuk memastikan para pelajar mencapai kecemerlangan dan berdaya saing pada abad ke-21 ini. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti model penyelesaian terbaik dalam memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Yang kedua, menghuraikan langkah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, menganalisis isu-isu yang melibatkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Yang keempat, menghuraikan kesan atau implikasi profesion seseorang dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang kelima, mengenal pasti cabaran dalam memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang keenam, mencadangkan penyelesaian untuk memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Seterusnya, metodologi kajian. Pengkaji akan menggunakan kaedah kajian kepustakaan dalam menyelesaikan kajian kes yang telah diamanahkan. Pengkaji akan menggunakan bahan-bahan daripada buku, jurnal dan nama sesawang.
Pemilihan bahan-bahan tersebut kebanyakannya berpandu kepada dua buah buku, iaitu Modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, iaitu terbitan Zaini Abdullah, dan juga Modul Falsafah dan Isu Semasa yang diselenggara oleh Nur Hisham Maknawi. Seterusnya, mengenal pasti model penyelesaian terbaik dalam memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Yang pertama, mentransformasikan kurikulum bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang kedua, memantapkan kompetensi guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, menempatkan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mengikut option. Yang keempat, menggunakan khidmat pakar, perunding dan pembantu guru. Yang kelima, memperluas bahan dan TMK dalam PDP Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Yang keenam, memperluas publicity dan kempen pengukuhan bahasa. Yang ketujuh, meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti bahasa di luar bilik darjah. Dan yang ke-8, melaksanakan pentaksiran dan pelaporan keperihalan pencapaian murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nuraini. Jadi, saya akan membentangkan dapatan kajian kami yang kedua, iaitu menghuraikan langkah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Antara langkahnya adalah dalam bahasa Malaysia. Yang pertama, guru perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran bahasa Malaysia seperti pembelajaran berasaskan projek. Langkah yang kedua adalah bahasa Inggeris sepatutnya tidak diajar secara formal di Malaysia, tetapi pengajarannya harus bersifat langsung. Langkah yang ketiga adalah guru-guru harus menyedari bahawa setiap individu murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Bagi langkah dalam bahasa Inggeris adalah pertama, meningkatkan pembelajaran subjek muat. Langkah yang kedua adalah meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Dan langkah yang terakhir adalah melaksanakan program DLP. Dapatan kajian kami yang seterusnya adalah menganalisis isu-isu yang melibatkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Bahasa adalah alat kemahiran yang diperlukan untuk berkomunikasi, bukan satu mata pelajaran yang perlu dikuasai, atau set arahan atau panduan yang perlu diingat. Namun begitu, bahasa Inggeris telah diajar secara formal di Malaysia. Kajian tersebut turut mendapati bahawa murid lebih mudah menguasai kemahiran berbahasa sewaktu komunikasi berlangsung. Bukan itu saja, kemajuan teknologi yang pesat dan tanpa sepadan, terutamanya teknologi perhubungan dan komunikasi, memperlihatkan penggunaan bahasa yang kurang sempurna. Campuran antara bentuk bahasa yang rasmi dengan yang tidak rasmi, sama ada dalam hal kosakata, tata bahasa dan sebutan, menjadi fenomena yang agak nyata dan membimbangkan. Selain itu, pengekalan struktur kurikulum sekolah di Malaysia masih berasaskan 3 kaum turut menyebabkan penguasaan bahasa Malaysia dalam kalangan murid-murid yang mengikuti pendidikan rendah di sekolah jenis kebangsaan tidak memuaskan. Guru yang mengajar subjek bahasa Malaysia di SJK cenderung untuk menggunakan bahasa ibundanya bagi memahamkan murid dengan kandungan pengajaran. Dapatan kajian kami yang keempat adalah menghuraikan kesan atau implikasi profesion seseorang dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Yang pertama, dapat meningkatkan semangat perpaduan. Yang kedua, meningkatkan pencapaian akademik. Yang ketiga, memberi akses yang lebih luas kepada pendidikan dan maklumat. Dan yang terakhir adalah memberi kelebihan profesional dan kerjaya. Dapatan kajian kami yang keempat adalah mengenal pasti cabaran dalam memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menurut perspektif falsafah. Yang pertama, hilang rasa hormat terhadap bahasa kebangsaan. Yang kedua, akses ICT terhad bagi pelajar luar bandar. Yang ketiga, DLP senang bagi pelajar bandar yang lebih baik penguasaan bahasa Inggerisnya, manakala di luar bandar menjadi cabaran kepada guru-guru untuk mendidik anak murid agar profesion dalam kedua-dua bahasa.
Dan yang keempat adalah pengaruh globalisasi terhadap bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris yang bertaraf dunia. Dan yang terakhir sekali dalam dapatan kajian kami adalah mencadangkan penyelesaian untuk memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Cadangan pertama kami adalah memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas peralihan. Cadangan kami yang kedua adalah menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025. Cadangan ketiga kami adalah meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Dan yang akhir sekali adalah memperluas program Linus supaya meliputi literasi bahasa Inggeris. Apa yang kami dapat rumuskan daripada kajian ini adalah rancangan Malaysia yang ke-10 iaitu RMK 10 iaitu untuk membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Masyarakat luar bandar tidak sepatutnya tercicir dalam arus pemodenan. Oleh hal yang demikian, mereka perlu menguasai bahasa Inggeris agar mampu berdaya saing. Pemerkasaan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat luar bandar turut selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha untuk memperkasakan penggunaan bahasa Inggeris di luar bandar dapat dilaksanakan sekaligus merapatkan jurang pencapaian akademik antara pelajar luar bandar dan bandar. Dengan melakukan penambahbaikan dalam silibus dan sistem permakahan sedia ada, menyediakan bantuan akademik dan bahan rujukan secukupnya, serta menggalakkan program sukarelawan untuk membantu pelajar luar bandar dalam menguasai bahasa Inggeris, pelajar luar bandar khususnya mampu mencapai taraf penguasaan bahasa Inggeris yang seiring pelajar di kawasan bandar serta mampu bersaing di peringkat lokal maupun global. Kami telah membuat beberapa rujukan bagi membantu tugasan kami dan antara rujukannya adalah Zaini Abdullah tahun 2020, Modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rujukan kami yang kedua adalah Azman Hashim, Nur Hisham Maknawi tahun 2020, Falsafah dan Isu Semasa, Universiti Malaysia Kelantan. Rujukan kami yang ketiga adalah Dasar MBM MBI, berjaya jika ada kesungguhan semua pihak, November 11 tahun 2011 dari Berita Harian. Rujukan kami yang keempat adalah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2013, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, Putrajaya Wilayah Persekutuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Rujukan kami yang kelima adalah Bidang Keberhasilan Utama Negara, NKRA Pendidikan, Januari 1 tahun 2012 yang dimuat turun daripada http www.moi.gov.my. Dan rujukan kami yang keenam adalah Kementerian Pendidikan Malaysia, Januari 21 tahun 2015, Buku Panduan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia, Memperkukuhkan Bahasa Inggeris, MBM MBI yang dimuat turun daripada http www.moi.gov.my. Rujukan kami yang ketujuh adalah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2015, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Laporan Tahunan 2014 yang dimuat turun daripada http www.moi.gov.my. Dan yang terakhir sekali rujukan kami adalah daripada Blogspot, Karangan Bahasa Melayu STPM 2013, Kebaikan Menguasai Pelbagai Bahasa.